Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 3 berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan minggu lalu kita sudah masuk dalam 3.1, berkaitan dengan kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri-negeri Melayu. Dan minggu lalu cikgu sudah terangkan berkaitan dengan kekayaan biji timah. Jadi untuk hari ini kita sambung sikit berkaitan dengan kekayaan hasil emas. Jadi kita akan tengok kekayaan hasil emas. Kalau kamu nampak peta ini, peta ini kamu boleh rujuk dalam kamu punya buku teks. Kawasan di bahagian tengah ini merupakan kawasan perlombongan emas. Dan kawasan jalur emas sebahagian besar terdiri daripada negeri Pahang. Jadi maksudnya kawasan perlombongan emas ini kebanyakannya dia tertumpu di kawasan negeri Pahang. Dan menurut rekod negara China, emas menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13 lagi. Dan menurut catatan Portugis pada abad ke-16, emas di Pahang diperdagangkan ke Melaka dan Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain yang terdapat di Asia ataupun yang terdapat di Tanah Melayu dan juga Kepulauan Melayu. Dan berdasarkan sumber negara India, semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Subarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Sebab di semenanjung Tanah Melayu itu tumpuan dia adalah selain daripada biji timah, juga sebagai hasil utama dia adalah emas. Manakala catatan daripada Yunani dia menamakan semenanjung Tanah Melayu sebagai Golden Chersonese yang bermaksud semenanjung emas. Jadi maksudnya di sini memang daripada dulu lagi negara kita ini bukan kaya dengan hasil ataupun bahan mentah, contohnya rempah ratus dengan hasil hutan, tetapi juga kaya dengan mineral yaitu emas dan juga biji timah. Jadi antara lokasi-lokasi perlombongan emas yang terdapat di Pahang, perlombongan emas telah dilakukan di Hulu Pahang, yaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai, dan juga Sungai Semantan. Dan kawasan-kawasan penting perlombongan emas ialah di Raup, di Tui, di Tersang, di Selising, di Penjom, di Kencau, dan juga Hulu Dong. Dan kegiatan perlombongan emas di Pahang pada abad ke-16 dan ke-17 dijalankan oleh orang Melayu dan orang asli dan orang Minangkabau, yaitu menggunakan kaedah mendulang dan juga melampan. Apa itu kaedah mendulang dan juga melampan? Nanti cikgu akan kasih nampak apa yang dimaksudkan dengan kaedah mendulang dan juga melampan. Itu pada abad ke-16 dan juga ke-17. Tetapi pada abad ke-18 disebabkan oleh kekayaan emas yang terdapat di negeri Pahang, dia menarik kehadiran orang China ataupun orang Cina. Bukannya orang China, orang Cina daripada Kelantan, Perak dan juga Negeri Sembilan untuk datang ke negeri Pahang untuk bekerja dan juga mengusahakan ataupun mencari emas, dan mereka masih lagi menggunakan kaedah melampan. Kaedah melampan ini adalah kaedah tradisional. Ini dia kaedah melampannya, mendulang ataupun melampan. Maksudnya dorang punya kaedah itu adalah kaedah tradisional. Dan kalau kamu nampak di sini, ini pada abad ke-18, pada abad ke-19, Sultan Ahmad memberi konsensi kepada orang Eropah. Maksudnya konsensi di sini, maksud konsensi di sini, Sultan Ahmad ataupun Sultan di Pahang pada ketika itu dia memberi izin, untuk orang-orang Eropah menjalankan perlombongan emas di Pahang. Dan sebab orang-orang Eropah ataupun orang-orang Eropah ini menggunakan mahir dalam penggunaan teknologi, mereka menggunakan pelbagai teknologi ataupun kaedah yang lain daripada yang lain yang sebelum ini tidak pernah digunakan oleh orang-orang Melayu ataupun orang asli, dan itu mereka menggunakan kaedah lombong dedah dan juga lombong bawah tanah. Jadi kamu boleh nampak di sini bagaimana perkembangan kegiatan perlombongan
emas ini daripada abad ke-16 sampai abad ke-19. Oke, daripada abad ke-16 dan juga sehingga ke-18 mereka hanya menggunakan kaedah tradisional. Tetapi apabila pihak British ataupun orang-orang Eropa datang, mereka sudah boleh menggunakan peralatan ataupun teknologi yang lebih modern supaya mereka boleh menghasilkan perlombongan emas itu dengan lebih banyak. Oke, jadi kalau kamu boleh nampak di sini ini perubahan dia. Ini secara tradisional, lepas tu kaedah lombong dedah yang digunakan oleh orang Cina, oke, dan seterusnya oleh orang syarikat-syarikat Eropah menggunakan kapal korek. Oke, mereka tidak menggunakan tenaga manusia sudah, tetapi menggunakan mesin ataupun teknologi yang lebih canggih. Oke, dan ini pun kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, yaitu peta menunjukkan kawasan perlombongan emas dan biji timah yang diusahakan pada abad ke-19. Yang warna merah ini adalah lombong emas, yang hitam ini adalah lombong biji timah. Oke, jadi kamu sudah boleh nampak bagaimana sumber mineral biji timah dan juga emas ini dia menjadi tarikan kepada orang-orang luar, oke, ataupun pada pelabur-pelabur luar ataupun kuasa-kuasa luar untuk datang bertapak di negara kita dan juga membuat hasil apa yang ada di negeri-negeri Melayu. Oke, jadi untuk hari ini itu sahaja. Untuk 3.1 kita sudah habis dan 3.2 kita akan sambung untuk kelas akan datang. Oke, thank you.